Saya Farid, dulu kuli bandar besar, kerja keras 10 tahun, kerja lebih masa masuk hospital. Farid. Encik Farid, kesihatan awak sudah dalam bahaya. Awak mesti berhenti berehat. Duit habis, badan pun rosak, tak larat bersaing. Putuskan berhenti kerja, balik kampung Bukit Lembu berehat. Siti, aku bayar RM650 rumah ini jual pada aku. Awak ni buli orang ke? Mana ada buli? Anak sulung awak dah pindah, anak bongsu pun di bandar rumah ini nanti. Pasti tak berpenghuni. Lebih baik awak jual awal pada aku. Pergi bandar, hidup senang. Rumah ini binaan arwah ayah. Sebelum dia meninggal, aku tak jual. Kita jiran dah berpuluh tahun. Sebab tu tawar RM650 rumah buruk awak ni. Nanti percuma pun tak ada orang nak. Kami tak jual. Farid, kenapa balik? Mak saya balik temankan mak Entah-entah. Kena buang kerja. Makcik Ismail. Saya hormat makcik tua. Tapi hormat pun awak ambil kesempatan, ada hadnya juga. Kata awak RM650 rumah awak nak jual. Macam mana cakap ni? Budak berapa hari nak balik kali ini? Kali ini balik, tak nak pergi lagi. Dah kurus? Bagus balik. Penatlah. Balik rumah. Mak boleh jaga kamu. Mak, hari ini mak buat makanan kegemaran kamu. Malam nanti, abang dan kakak ipar jemput sekali makan. Baik. Alamak, lepaskan cepat. Dah balik ni. Sambung kerja lama. Kutip herba, tanam tanah. Jaga mak baik-baik. Asalnya nak baik pulih rumah. Baik pulih sikit. Harapan ini tak boleh tercapai. Tahniah hos, sistem pencarian tumbuhan terikat. Boleh mencari dalam lingkungan 10 meter. Tumbuhan ubat-ubatan. Sistem. Boleh mengesan dalam lingkungan 10 meter. Tumbuhan ubat-ubatan. Peluang aku jadi kaya. Inilah masanya. Aku kena cuba. Fungsi sistem. Mak, Ya, aku nak naik gunung Kutip herba. wah, baru je balik. Kenapa nak naik gunung lagi? Lama tak balik. Nak pergi bukit tengok-tengok. Baik, jalan-jalan, berhati-hati. Balik awal malam, makan. Faham. Mula mengesan. Sistem rosak. Kawasan ini tiada tumbuhan sasaran. Sila alih kedudukan. Mula mengesan. Mengesan ubi keladi liar. Cendawan hutan liar. Rupa-rupanya betul dikesan. Ini barang bagus. Ubi keladi boleh dijadikan ubat dan boleh dimasak. Ubi keladi liar, harga kutipan balik sistem RM3.90 sekali. Sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Sistem kutip balik apa ni? Sistem akan mengikut harga pasaran 70% untuk dikutip balik. Jumlah yang dikutip boleh ditukar kepada mata pengalaman. Sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Ya. Duit dah masuk bank, RM13.65. Betul-betul masuk. Ini selamat ke? Sistem ini menjamin patuh undang-undang. Baguslah, cepat gali lagi. Cendawan liar, harga kutipan balik sistem RM33.80 sekali. Sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Ya. Sistem kutip balik Duit dah masuk bank, RM90.35. Duit dah masuk bank, RM82.55. Sistem kutip balik Duit dah masuk bank, RM176.15. Sistem kutip balik Kutip semua. Sibuk sepanjang petang, dapat RM2,119. Dah standing gaji saya sebulan di bandar. Kalau begini teruskan kerja, baik pulih rumah lama tak lama lagi. Saya dah putuskan. Saya nak kumpul RM650,000 dulu, bina banglo di kampung. Hari ini balik dulu.
Simpan ni untuk masak. Wah, Farid, dia ni kat bandar tak boleh bertahan lagi? Bandar tak boleh bertahan? Bandar sebaik mana pun, tak sebaik rumah sendiri. Aku rasa dia ni tak ada harapan lagi. Dia masuk universiti apa gunanya? Alamak, maaf. Farid tu anak pertama kampung kita yang masuk universiti. Memang hebat. Masuk universiti? Aku tengok dia cari sepanjang petang tapi tak jumpa apa-apa pun. Alamak. Abang Farid cari banyak sangat dalam masa satu petang. Hutan ni luas sangat. Ada orang cari seharian pun belum tentu dapat banyak. Farid ni bagus. Farid tu hebat. Kau ni baik kau jadi anak Farid saja. Asyik nak jatuhkan maruah ibu kau. Alamak, mak, jangan marah. Alamak. Jangan layan aku. Jangan marahlah. Abang, Aku dengar cakap mak baguslah balik. Kita sekeluarga hidup bersatu. Kehidupan kita tetap makmur meriah. Apa-apa cerita pun, habiskan makan dulu. Farid penat seharian hari ni. Betul, kita makan dulu. Aku makan. sejak ayah meninggal, abanglah yang tanggung seluruh keluarga kita. Iuran pengajian universiti abang angkat batu 6 bulan baru cukup. Baju dan kain masa belajar dulu pun kakak ipar yang uruskan. Kali ni aku balik, nanti diorang sakit hati tak? Aduh, wah, Farid dah balik rupanya. Baguslah, cepat duduk makan. Mari. Farid Rahman, kakak ipar dengar awak dah balik. Dia rajut sepasang sarung tangan untuk awak. Nak pergi cari herba di bukit kan, kerja kasar. Pakai ini tangan tak cedera. Terima kasih, Kak. Kemahiran kakak ipar semakin lama semakin baik. Asalkan awak suka. Oh ya, cangkul rumah tu dah tak berapa elok. Saya dah buat satu baru, cangkul kecil. Tengok kat belakang tu. Nanti awak guna yang ini nak cari herba di bukit. Taklah penat sangat. Terima kasih, abang. Keluarga sendiri tak payah cakap macam tu. Tekanan di bandar besar kan tinggi. Awak balik ke sini. Tenang-tenang. Ada abang yang jadi tulang belakang. Keluarga sendiri ni, tak payah cakap macam orang luar. Baiklah. Saya dengar kata mak. Abang, kakak ipar, sekarang buat kerja apa? Saya ni masih ikut Pakcik Latif cari kerja kasar sana sini. Saya buat kerja jahit, dapat sikit pun dah okey. Cepatlah makan. Nasi dah sejuk ni. Cepat makan. Mari. Abang asyik kerja kasar. Tak lama lagi badan pasti tak larat. Tangan kakak ipar pun banyak luka di balut. Tak boleh. Saya kena guna sistem cari lebih banyak, dapat lebih banyak duit. Supaya abang dengan kakak ipar boleh tukar kerja lain. Tiada tumbuhan sasaran di kawasan ini. Sila alih kedudukan. Tiada tumbuhan sasaran di kawasan ini. Sila alih kedudukan. Tiada tumbuhan sasaran di kawasan ini. Sila alih kedudukan. Adakah kawasan ini penuh dengan sayur liar? Lingkungan pengesanan sistem masih terlalu kecil. Kalau boleh diperluas sedikit, tak perlu asyik tukar tempat. Dikesan HOS memperoleh RM3,260 semalam, memperoleh 3,260 mata pengalaman. Sistem ini memang terlalu berguna. Gunakan untuk naik taraf sistem, ya atau tidak? Ya. Sistem telah dinaik taraf. Lingkungan pengesanan diperluas kepada 50 meter. Kalau macam tu, aku tak payah berjalan pun boleh kesan kawasan dalam lingkungan 100 meter. Mula mengesan. Dikesan Ganoderma liar. Ganoderma liar. Ganoderma merah liar. Harga kutipan balik sistem RM6.000 sekati. Adakah sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Walaupun sistem mudah, tapi Ganoderma ni herba ubat yang bagus. Bawa ke pasar boleh dijual, boleh juga selamatkan nyawa. Terutamanya yang berkualiti sebaik ini. Kutip balik dengan sistem sayang sangat. Lebih baik aku bawa ke pekan tengok. Dikesan cendawan hutan liar. Cendawan hutan liar. Yang ni terus saja kutip balik dengan sistem. Boleh naik taraf dan tambah mata pengalaman. Duit masuk ke akaun bank RM456. Dikesan Gastrodia liar. Gastrodia liar. Harga kutipan balik sistem RM700 sekati. Adakah sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Ini Gastrodia liar tulen. Sangat jarang jumpa. Gastrodia boleh buang angin dan lancarkan urat saraf, menenangkan dan melindungi otak. Boleh juga perbaiki peredaran darah. Bawa ke kedai herba, jual di sana lebih untung daripada sistem. Bawa sekali jual di kedai herba.
Hari ini sistem kutip balik untung RM6,500. Hasil memang banyak. Saya harus cepat sebelum gelap. Pergi ke pekan segera. Bawa Ganoderma ini dan Gastrodia untuk dijual. Pakcik Hasan dan Makcik Hasan sesama kampung. Selalu bantu keluarga kami. Pernah mak terjatuh. Nasib baik dua tua itu cepat nampak. Baru selamatkan mak dari maut tarik balik. Dua tua itu tiada anak. Malah anggap saya dan abang macam anak sendiri layan. Pakcik Hasan, Makcik Hasan. Kamu dah balik? Ya, dah balik. Nak pergi mana ni? Saya nak dengan Pak Cik cari herba ubat. Nak jual ke kedai herba di Pekan. Dua tua itu dah tua. Jalan ke pekan susah. Pergi balik ini tak selamat. Pakcik Hasan, Makcik Hasan, saya kebetulan nak pergi juga ke pekan jual herba ubat. Saya bawa untuk kamu. Jual sekali lah. Ini menyusahkan kamu. Pakcik Hasan, saya nak ucap terima kasih pada kamu dan Makcik selamatkan mak saya. Ini cuma kerja kecil. Kampung banyak orang tua. Jiran tetangga yang rapat. Siapa tak ada masa perlu bantuan? Farid anak yang berbakti. Kau ni janganlah menolak lagi. Sudah terlalu lewat. Anak pulang pun tak selamat. Baiklah. Ini duit jual ubat untuk awak. Terima kasih. Sama-sama. Wah, ini bukan Farid Rahman ke? Nak ambil ubat untuk mak awak? Kedai herba ni, tak suka orang tak ada duit. Papa kedana. Sejak Makcik Ismail tak dapat ambil kesempatan dari keluarga saya, dia asyik kecam saya di mana-mana, memandangkan dia pun tak peduli hubungan jiran dan rampas terang-terangan. Maka saya pun tak perlu bertolak ansur. Makcik Ismail, saya rasa awak lebih baik jaga diri awak sendiri. Jangan asyik nak barang orang lain. Kau Baiklah orang keluarga Ismail, cepatlah ubah sikap awak yang suka ambil kesempatan itu. Farid Rahman, jika awak nak ambil ubat untuk mak awak, boleh ambil dulu bayar kemudian. Lagipun, kesihatan lebih penting. Pak Karim, saya datang nak jual herba ubat. kelakar betul. Asal kutip barang je nak jual. Belajar ni sungguh takut otak jadi rosak. Herba ubat saya ni semuanya berkualiti. Saya di gunung ni sudah cari berpuluh tahun. Tak pernah nampak tumbuh herba ubat macam ni. Tuan Karim, awak tengoklah. Ini memang herba ubat, Gastrodia liar. Di pasaran sekarang, kebanyakannya di ternak yang liar, jarang jumpa. Farid, kau memang bertuah. Memang kau terteka betul pula. Cuma herba ubat je. Nilai berapa duit? Kalau berani, naik gunung gali Ganoderma. Itu buat kau kecewa, Makcik Ismail. Aku jumpa Ganoderma. Cakap besar tak bertempat gunung kita ni. Lama tak jumpa Ganoderma dengan kau. Kalau kau jumpa Ganoderma, aku pergi rumah kau bajak tanah setahun. Makcik Ismail, ini kau cakap, pegang pada janji. Memanglah. Ini macam mana boleh? Ini Ganoderma aku gali. Ini pasti palsu. Ini mana Ganoderma? Aku pernah nampak Ganoderma tak macam ni. Tak pernah ada Ganoderma merah. Pak Karim, kau tengok. Ini memang Ganoderma berkualiti tinggi, Ganoderma merah terbaik. Sebesar ni berkualiti sebaik ni. Selama ini aku cuma nampak dalam buku. Dengar tak Makcik Ismail? Bila kau nak pergi tanah rumah aku? Pergi tanah rumah kau. Kau mimpilah. Cuma Ganoderma je. Kami pun boleh jumpa. Tak percaya? Nanti kita tengok. Lepas ni, Makcik Ismail mungkin diam beberapa hari. Pak Karim, tolong lihat cendawan Ganoderma ini berapa harganya? Cendawan Ganoderma merah ini nilai pasaran sekarang ialah RM9,000 sekali. Tapi yang ini besar, hampir 20 cm. Nilai perubatan lebih tinggi. Saya beri harga RM11,000 Malaysia. RM11,000 sekati. Ini jauh lebih tinggi daripada harga sistem. Tak apa. Pak Karim, tolong kira juga Gastrodia dengan ubi keladi ini. 750 gram. Kalau RM11,000 sekati, jumlahnya RM16,500. 13 kati. Kalau RM9 sekati, jumlahnya RM117. Gastrodia 3,6 kati. Kalau RM1,000 sekati, jumlahnya RM3,600. 16.500 tambah 3.600 tambah 117 sama dengan RM20.217. Nampaknya bawa ke kedai ubat pilihan yang betul. Boleh beri nilai lebih pada herba ubat. Saya pun boleh dapat lebih banyak. Sekali jalan dua untung. Duit ini simpan baik-baik. Terima kasih Pak Karim. Yang RM117 ini asingkan, malam nanti hantar balik pada Pakcik Hasan.
Oh ya, Pak Karim. Mak saya sakit kaki. Tolong ambilkan beberapa pek ubat lagi. Saya bagi 3 pek ubat dulu. Setiap hari rebus 1 pek. Sebelum rebus, herba rendam 2 hingga 3 jam. Masukkan 3 mangkuk air, rebus sampai jadi 1 mangkuk. Terima kasih, Pak Karim. Berapa harganya? Ambil dulu, lain kali kalau jumpa herba yang lebih baik. Ingat hantar ke Pak Karim sini pun boleh. Tak boleh. Pak Karim, jual herba tu jual herba, beli ubat tu beli ubat. Ini 2 hal yang berbeza. Yang patut bayar tetap kena bayar. Kalau begitu, tinggal RM50 saja. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal, Pak Karim. Apel besar manis. RM3 sekati. RM10 3 kati. RM3 sekati. RM10 3 kati. Betul-betul nak tipu orang macam bodoh. Siapa nak beli? Bos, bagi saya RM10. Bos, saya pun nak RM10. Zaman sekarang pun masih ada orang bodoh. Bos, tulang rusuk jual berapa? RM20 sekati. Selama ini, rumah tangga sentiasa berjimat cermat. Rumah langsung tak nampak makanan berdaging. Sekarang dah dapat banyak duit. Patutlah perbaiki sikit pemakanan. Tolong timbang yang ini. Baik. Nah, tepat 3 kati. RM60 ya. Pelanggan hati-hati ya. Datang lagi lain kali ya. Sekarang aku tiba-tiba gali banyak herba ubat. Kalau orang lain tanya pun tak senang nak jelaskan. Lebih baik beli balik beberapa buah buku, cakap saja aku belajar dari baca buku. Tak akan buat orang curiga. Betul. 2 buah buku ni jual berapa? RM53 untuk 2 naskah. Aku ambil. Baik. Mak, hari ni aku pergi pekan jual herba ubat sambil-sambil beli sedikit tulang rusuk. Mak, rebus dulu ya. Malam ni ajak abang dengan kakak ipar sama-sama datang makan. Ada juga cendawan hutan liar yang digali semalam. Rebus sekali sama. Kau beli banyak sangat, mahal pula. Mak tak nak makan. Mak, aku gali herba ubat dapat banyak duit. Kita makan lebih baik sikit. Baiklah. Farid sayang, kau nak pergi mana? Aku nak pergi rumah Pakcik Hassan. Budak ni. Pakcik Hassan, Makcik Hassan. Farid, dah balik rupanya. Pakcik Hassan, ni duit untuk ubi keladi. 1 kati RM5.85. Jumlah 13 kati. Ni RM76.5. Payah kau. Nah, ambil telur ni beberapa biji, bawa balik tambah tenaga. Kali ni balik, badan pun dah kurus. Tak payahlah, Makcik. Terimalah saja. Kalau aku tolak lagi, nanti menyakitkan hati 2 orang tua itu. Nah, Kalau macam tu, terima kasih, Makcik. Farid, kau dah makan belum? Dah masak kat rumah. Pakcik Hassan, Makcik Hassan, mulai hari ini setiap hari aku akan pergi ke pekan jual herba ubat. Nanti semua boleh aku bawa pergi. Terima kasih atas usaha kau. Pakcik Hassan dan Makcik Hassan, kalau begitu aku pergi dulu. Farid memang budak yang baik. Hari ini masa aku kerja, orang dah ramai sebarkan, kata Farid jumpa Ganoderma. Aku tak percaya pun. Tak sangka betul pula. Farid memang hebat. Ganoderma yang susah nak jumpa pun dia boleh jumpa. Tak hairanlah Farid ni bijak. Memang layak jadi mahasiswa pertama dalam kampung kita. Aku cuma nasib baik sikit. Baca beberapa buku botani, terteka-teka jumpa Ganoderma. Alah, nasib tu pun sebahagian daripada kehebatan. Betul. Alamak, lega hati aku. Dulu aku risau, Farid ni cari herba ubat tapi tak ada hasil. Nanti semangat dia jatuh. Fikir nak cari kerja pejabat yang ringan untuk dia di pekan. Alah, aku dah kata kau risau tak tentu pasal. Farid buat apa-apa pun ada perancangan sendiri. Ya, aku yang risau tak tentu pasal. Farid memang ada bakat dalam bidang ni. Sekarang ni, Farid dah stabil dalam kampung kita. Hari-hari depan, kita sekeluarga hidup bahagia. Itu lebih penting dari segalanya. Betul, cubalah tulang rusuk ni. Mari. Aduh. Mak, sup ni sedap sangat. Daging ni pun dah sedap meresap. Sedap, makanlah lebih. Dengar sini, peti sejuk tu dah rosak. Tulang rusuk ni tak boleh disimpan lama. Baik. Makanlah lebih. Hari ni jual herba ubat dapat RM20,000 satu. Sistem kutip balik dapat RM6,500. Semalam dapat RM3,260. Baru 2 hari dah dapat RM29,860. Ini jauh lebih baik daripada kerja kuli cari makan di bandar besar. Walaupun masih jauh dari sasaran RM650,000.
Tapi aku yakin boleh capai tak lama lagi. Setiap hari jalan kaki ke pekan memang membuang masa. Lebih senang kalau ada kenderaan harian. Peti sejuk tu dah rosak. Tulang rusuk ni tak boleh disimpan lama. Peti sejuk pun dah lama. Kena beli yang baru. Cuaca nak sejuk dah. Mak basuh baju pun susah. Kena beli mesin basuh juga. Kenderaan roda 3 elektrik ni habis 8,200. Peti sejuk 3,600. Mesin basuh 2,100. Hari ni sekali jalan dah habis 13,900. Harap petang ni boleh balik modal. Farid, kenapa beli banyak sangat ni? Mesti mahal kan? Kalau dapat duit, bukankah untuk nikmati hidup? Ha, betul juga. Mak ni dah lama hidup susah, jadi takut. Mak, hidup kita dari sekarang akan jadi lebih baik. Kita kena berjimat, tapi kena belanja juga. Tak payah lagi hidup berjimat sampai terseksa. Baik. Aku pergi turunkan barang-barang ni. Mak tolong awak. Tuan rumah dikesan semalam dapat RM6,500. Dapat 6,500 mata pengalaman. Nak guna untuk naik taraf sistem tak? Ya atau tidak? Ya, Sistem dah dinaik taraf. Jarak pengesanan dah luas sampai 100 meter. Dah capai tahap paling tinggi sistem. Akses gedung dah dibuka. Duit kutipan balik boleh tukar jadi mata ganjaran. gedung. Bagi aku tengok dalam gedung ni ada apa barang bagus. Serbuk gatal 666 mata ganjaran. Penumbuk kuat 999 mata ganjaran. Pil penyelamat 3,999 mata ganjaran. Teropong 6,999 mata ganjaran. Serbuk gatal, penumbuk kuat. Barang apa semua ni? Aku gali herba, perlukan ke semua ni? Lagipun 999 mata ganjaran tu, dengan teropong jual 6,999 mata ganjaran. Mahal sangat. Tak guna rompok je lah. Memang gedung cekik darah ni. Aku sambung gali je lah. Apa-apa pun, sekarang jarak dah luas 100 meter. Memang senang banyak. Duit masuk akaun bank RM529. Kutip balik. Duit masuk akaun bank RM327. Kutip balik. Duit masuk akaun bank RM699. Kutip balik. Duit masuk akaun bank RM432. Awaklah yang kutip Lingzi tu. Ah Chong, Ah Lee, Ah Wong. 3 Samseng terkenal dalam kampung. Dari kecil hidup ihsan orang kampung. Bila dah besar, sombong sebab badan besar. Rompok barang orang terang-terangan. Orang kampung derita tak tertanggung. Kami, ketua besar, bicara dengan kau. Pulang dan latih. Cakap Mandarin kau baik-baik. Pergi. Rampas bakul galas dia. Ha. Ketua tak boleh rampas. Bodohnya kau. Farid. Aku nasihat kau, jangan nak melawan. Serahkan bakul galas tu dengan baik, supaya tak kena pukul. Kalau tak, penumbuk abang tak kenal orang tau. Baguslah. Nak cuba barang dari kedai sistem? Macam mana? Serbuk gatal 666 mata. Nak tukar? Ya atau tidak? Ya. Kenapa kau diam je? Ketua, budak ni dah takut kebas ke? Kita bertiga serang sekali. Serang! Apa benda ni? Aduh, Ketua besar, Kenapa? Rasa? gatalnya. Cepat juga kesannya. Korang ni, dah tak berani nak rampas barang orang? 3 orang lawan kau seorang, takkan takut. Pencuri kecil. Serang! Rasalah penumbuk kuat aku. Kuatnya. Kamu cakap kamu bertiga sihat dan kuat. Buat apa saban hari rompak orang? Setiap hari naik gunung cari herba ubat pun boleh hidup sendiri. Rajin membawa rezeki, tahu tak? Tahu. Kalau aku nampak lagi kamu buli orang lain, terutama warga tua, takkan aku lepaskan. Tak berani lagi buat salah. Pergilah kamu. Bangun. Pergi.
Ketua, kita betul-betul nak lepas saja ke? Kita dah kena pukul teruk sangat. Mana boleh lepas? Budak Farid Rahman tu berani pukul kita. Mesti kita balas dendam. Tapi ketua besar, tapi ini Farid Rahman tu dia sangat kuat. Saya tak boleh. Cukup! Nak cakap pun tak habis, kau paling teruk. Geram terpendam ni tak boleh telan begitu saja. Hehehe. Saya ada idea. Mari sini. Penumbuk kuat ni memang berguna. Gunanya pun senang. Walaupun dah hukum 3 penjahat tu, tapi harga 699 dan 999 tu macam buang duit saja. Tak berbaloi dengan naik taraf sistem. Serbuk gatal kat platform murah itu tak mahal, cuma RM6.45. Serbuk gatal masih boleh digunakan 4 kali. Penumbuk kuat berbaki 4 kali guna. Masih ada 4 kali lagi. Rupanya bukan untuk sekali guna saja. Sistem ni ada hati sikit juga. Aku cari lagi banyak, dapat lagi banyak. Mula mengesan. Sistem kesan Ganoderma liar. Jumpa lagi Ganoderma liar. Nasib aku baik betul. Memang Ganoderma liar. Tapi bukan Ganoderma merah terbaik. Tapi memanglah. Mana ada banyak sangat Ganoderma merah terbaik. Harga kutipan balik sistem untuk Ganoderma liar, RM325 sekati. Adakah sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Ganoderma biasa ni walaupun tak standing, Ganoderma merah terbaik. Tapi banyaknya boleh dikumpulkan. Semua ni kalau ditimbung, mesti ada 2-3 kati. Jual dapat RM10,000 pun tak jadi masalah. Hari ini tak payah jalan kaki ke Pekan. Naik kenderaan roda 3 elektrik pun cepat pergi balik. Aku nak gali lagi sikit. Kumpul lebih mata ganjaran sebelum turun gunung. Ketua, buka tayar kenderaan dia pun. Pun boleh buat dia malu kan? Bodoh, kepala kayu. Farid Rahman naik kenderaan ni pergi Pekan, baru boleh jual herba ubat. Tunggu dia naik, kenderaan rosak kat jalan. Dia tak boleh pergi, tak boleh balik. Mesti dia gelisah sampai nak mati. Ketua besar. Bijak sangat. Lain kali kalau nak sokong aku, angguk kepala saja sudah. Angguk kepala. Betul tu. Lepas tu tunggu Farid Rahman menangis. Kita keluar ejek dia. Betul, jom kita mula sekarang. Ha. Hari ini kutip balik 8,500 lagi. Lepas jual semua Ganoderma tu, pendapatan hari ini mesti lebih 20,000. Apa kamu buat? Nanti kamu yang susah. Nak buat saya susah? Macam mana nak buat saya susah? Fikir, dah nak kena. Ini skru kamu longgar ke? Saya tolong betulkan. Saya risaukan keselamatan kamu. Oh, macam tu. Dah siap betul kan? Dah siap. Saya tolong jaga-jaga. Jaga-jaga. Kita belum habis tanggal lagi. Bodoh, nak tanggal depan dia, nanti dia tahu kita yang buat. Nak kena tumbuk lagi? Kita kena tunggu tiada orang. Pakcik Hasan, saya bawa herba ubat. Sekarang nak pergi. Balik nanti dah malam agaknya. Jalan balik kampung pun tak ada lampu. Pakcik, saya beli kenderaan elektrik baru. Pergi balik cepat sangat. Jangan risau. Baik. Jaga-jaga. Saya pergi dulu, Pakcik. Pak Karim, kira berapa boleh jual hari ini? Ganoderma kali ini walaupun tak setanding, Ganoderma merah liar terbaik. Tapi Ganoderma liar biasa macam ni, harganya tetap lumayan. Saya kira RM1,518 sekati. Baik. Semua Ganoderma ini beratnya 6 kati. Jumlahnya RM9,108. Ganoderma RM9,108. Campur duit sistem RM5,610.
Hari ini untung RM14,718. Tambahan untung 2 hari lepas RM19,707.60. Jadi RM34,425.60. Tambah belanja pagi tadi RM9,174. 3 hari dah kumpul RM25,251.60. Sehari RM20,000, 2 bulan je boleh kumpul RM1 juta. Hidup makin ada harapan. Abang Farid, abang dah nak pergi cari herba awal-awal? Kau pun nak naik gunung ke? Ya, aku dengar mak cakap, kata dia abang jumpa Ganoderma darah terbaik. Barang macam ni, belasan tahun baru jumpa satu. Aku cuma bertuah. Aku pun nak ikut teladan abang. Nanti aku pun nak bangun awal, cuba jadi hebat macam abang, cari Ganoderma. Mesti boleh jumpa. Jumpa lagi abang. Makcik Ismail ni, bulu buruk keluar rebung baik. Tukar ke bukit lain memang lain. Herba ubat kat sini banyak sangat. Kulat kuping liar. Harga sistem. RM26 sekati. Nak kita semula? Ya atau tak? Kulat kuping sedap dibuat kerabu. Boleh juga masak sup. Tambah tenaga dan darah, lancarkan penghadaman. Memang bagus. Ya, Duit masuk bank RM465. memandangkan bukit ni dah ada herba ubat lain. Entah boleh jumpa jenis mahal lain tak? Kesan Cordyceps. Cordyceps? Itu ke yang sebatang boleh jual RM10,000 tu? Memang ada sebatang. Di bawah ada lagi satu. Cordyceps. Harga kutipan balik sistem RM8,000. Adakah sahkan kutipan balik, ya atau tidak? Cordyceps boleh menguatkan buah pinggang dan paru-paru dan menghentikan pendarahan serta mencairkan kahak. Lebih baik bawa ke Pak Karim untuk dijual supaya nilai sebenarnya dapat dimanfaatkan. Tidak. Pak Karim, tolong tengok. Cordyceps ini berapa harganya? Cordyceps ini memang Cordyceps. Di mana awak kali ini? Saya ingat di puncak bukit kampung kita ni tak ada Cordyceps. Saya pergi ke puncak bukit sebelah utara. Patutlah Farid. Saya ingatkan awak jumpa Ganoderma itu cuma nasib baik. Tapi sekarang nampaknya awak memang ada bakat semula jadi dalam bidang ni. Sebenarnya saya cuma ada sistem. 4 batang pendek ni saya kira RM10,000 sebatang. 2 batang panjang ni saya kira RM15,000 sebatang. Baik. Baiklah Pak Karim. Ini RM60,000. Simpan baik-baik. Terima kasih Pak Karim. Farid, tunggu sekejap. Tengok ni. Pak Karim, ini Baharom Iskandar 11200088888. Masa awak hantar Ganoderma hari tu, ada pembeli syarikat herba nampak. Dia tanya awak ada tak minat untuk membekalkan herba ubat kepada syarikat. Kalau ada idea, boleh telefon dia. Kerjasama dengan syarikat herba cara yang bagus, dulu jual pada sistem sebab boleh naik taraf. Kini sistem tak boleh naik taraf, jadi 30% potongan, bukan jumlah kecil. Baik, terima kasih Pak Karim. Aku balik fikir dulu. Baik. Jual ke sistem, aku boleh cari rakan kongsi. Macam ni, gali herba lebih laju. Bagus, balik terus bincang dengan abang dan kakak ipar. Ini macam mana ni? Tak pernah pulang selewat ini. Alamak, makcik. Jangan risau. Anak tu pasti selamat. Akan balik. Mak, ada apa? Alamak, Farid. Hakim Ismail pagi naik gunung cari herba. Sampai sekarang belum balik. Masih belum pulang ya? Ya, orang kampung semua tahu naik gunung malam bahaya. Yang naik gunung pun tahu turun sebelum matahari terbenam. Hakim Ismail masih belum balik. Kamu cakap macam mana ni? Saya dah nak gila risau. Makcik, jangan risau. Tenanglah, makcik. Ada apa? Abang, Hakim Ismail naik gunung dari tadi tak balik-balik. Kita segera cari abang, cari orang lebih. Bawa lampu suluh. Okey, tunggu lewat malam. Suhu atas gunung dah turun. Anak pasti hipotermia. Nanti tak sempat. Semua orang kampung yang muda dan kuat, ikut aku naik gunung cari Hakim. Warga tua, wanita dan kanak-kanak tinggal jaga kampung. Baik-baik. Aku pun boleh ikut
Pakcik Hasan, umur dah lanjut. Jalan atas gunung susah. Tapi aku dah puluhan tahun jalan kat sini. Lagipun bukit ni luas. Lebih ramai, lebih harapan. Aku pun nak ikut, walaupun perempuan, tapi aku juga kuat. Biarlah mereka pergi. Baiklah, Mak. Awak dengan Makcik Hasan jaga Makcik Ismail. Kita sama-sama naik cari Hakim. Baik, cepat pergi jaga keselamatan. Jom. Hei Abang Farid dah pergi. Kita boleh pergi buka tayar dia. Asyik nak buka tayar je. Sekarang dah ada kecemasan. Orang hilang. Soal hidup mati. Kita ambil barang, sama-sama naik cari. Tak nak. Apa kau cakap? Bagus. Walaupun kami selalu buat kerja mencuri sana sini, tapi hal besar kena faham. Cukup. Jangan cakap banyak. Kau pun ambil barang, sama-sama naik cari orang. Cepat. Hakim! Abang, Pakcik Hasan, bukit ni terlalu besar. Kita cari berasingan. Boleh aku dengan kakak ipar pergi tengok sebelah timur? Aku bawa orang kampung pergi sana. Baik, jom ke sana, Hakim Ismail. Memang susah nak cari. Sistem, kenapa tak boleh kesan benda hidup? Buka sistem pun tak jumpa. Tapi ada alat dalam gedung. Teropong. Boleh nampak apa-apa sahaja yang awak nak cari? Tempoh 5 minit, 6,999 mata ganjaran. Nak tebus tak? Ya atau tidak? Ya, inilah teropongnya. Memang nampak lebih jauh. Alamak, jangan risau. Mereka semua dah naik gunung cari. Mesti jumpa Hakim Ismail. Hakim Ismail. Hakim Ismail. Hakim Ismail. Hakim Ismail. Hakim Ismail. Abang, kenapa malam-malam atas gunung gelap sangat? Takkan ada ular kot? Ular apa lagi? Cepat cari orang. Hakim Ismail, betul lah. Hakim Ismail. Tak sangka mereka pun datang cari orang. Jumpa. Hakim Ismail. Jumpa Hakim Ismail. Jumpa. Hakim Ismail dekat gaung kecil sini. Cepat datang. Farid jumpa Hakim Ismail. Jom, kita cepat pergi. Jom. Hakim Ismail. Jumpa Hakim Ismail. Di sebelah bukit sini. Hakim Ismail. Cepat sedar. Dia pasti terpijak kosong jatuh dari atas dahi pun luka. Hakim Ismail. Sini. Hakim Ismail. Hakim Ismail. Hakim Ismail, dengar cakap Pakcik Hasan tak? Apa dia cakap? Sejuk. Badannya kaku, bibir biru. Sedarnya tak stabil, gigil tak berhenti. Jelas hipotermia. Cepat ambil baju. Mari. Perkara paling penting. Cepat bawa dia turun. Panaskan badannya. Hantar ke mana? Sekarang ni hospital Pekan pun tak ada orang. Hantar ke rumah aku. Pekan tu jauh sangat. Ambil 1.5 jam. Dia kena hipotermia teruk. Tak boleh berlengah. Masa muda dulu, Pakcik Hasan kerja di klinik Desa Pekan. Walaupun dah tua pencen, tapi ilmu masih ada. Dengar cakap Pakcik Hasan, dulu di Pekan, dia selamatkan ramai pesakit hipotermia. Dia ada pengalaman. Baiklah, Aku yang pigang. aku yang pigang. Aku biasa kerja kasar. Jalan ni agak jauh. Kau seorang tak larat. Aku ganti giliran. Aku pun boleh. Aku pun sama. Okey, cepat kita turun. Mari. Teruskan. Salah aku. Aku yang paksa dia naik. Sebab aku terlalu tamak. Aku nak sangat dia cari Ganoderma. Alah, jangan risau. Budak tu mesti selamat. Anak mak. Betul. Janganlah susah hati. Dia orang baik. Rezeki ada. Mesti tak ada apa-apa, kan? Jangan nangis. Cari jumpa Hakim Ismail. Dah jumpa. Dia kat mana? Pengsan. Sekarang kat rumah Pakcik Hasan. Cepat. Janganlah tergopoh-gapahan. Anak kau okey tak? Anak saya tak apa-apa kan? Makcik Ismail, Hakim Ismail sekarang hipotermia. Jangan gelisah dulu. Kita ikut cakap Pakcik Hasan. Baik. Hasan, pergi ambil 1 besen air panas. Baik. Makcik Ismail, jangan risau. Dengan saya di sini, anak-anak takkan jadi apa-apa. Sekarang kau pergi. Ambil baju bersih. Baik, saya pergi sekarang.
Abang, kau pergi ambil dapur orang. Panaskan bilik ni. Boleh, saya pergi sekarang. Mak, Ya, cepat pergi. Ambil selimut tebal kita. baik, ya. Siti Aisyah, kau dengan menantu kau. Sediakan air halia. Letak sikit gula merah. Bila budak tu sedar, bagi dia panaskan badan. Kami buat sekarang. Farid, sekarang kita buka pakaian yang basah kuyup pada badannya. Baik, Baju dah bawa. saya tukar baju bersih ni dulu. Baik. Bila Hakim Ismail ni nak sedar, Susah nak kata. Sekarang kita boleh buat. Cuba panaskan dia sebaik mungkin. Farid, kau tolong tukarkan baju dia. Baik. Saya pergi tengok Makcik Hassan. Kenapa selimut tu belum sampai lagi? baik. Salah saya lah. Saya yang paksa kau naik gunung. Keadaan Hakim Ismail memang tak berapa baik. Entah barang dalam gedung sistem tu boleh guna ke tak. Suruh Makcik Ismail pergi dulu. Makcik Ismail, badan Hakim kuat. Mesti tak ada apa-apa. Pergilah tengok mak aku dulu. Lihat sup halia dah siap ke belum. Aku jaga dia sini. Jangan risau. Farid sayang. Dulu makcik banyak cakap buruk pasal kamu. Makcik minta maaf. Makcik Ismail, Hakim ni adik yang aku lihat membesar depan mata. Tak mungkin aku biarkan dia. Lagipun, sebagai jiran tetangga, bantu-membantu pun memang patut. Terima kasih. Kalau macam tu, aku pergi ambil sup halia. Baik. Buka sistem. Pil penyelamat. Boleh dimakan. 1 biji pulihkan tahap nyawa hingga 80%. 3,999 mata ganjaran. Adakah sahkan kutipan balik? Ya atau tidak? Pulih 80%. Kalau telan pil ni, nyawanya boleh diselamatkan. Ya. Besar sangat. Hakim masih tak sedar. Macam mana nak suapkan? Letak di bibir dan ia akan terserap sendiri. Ajaibnya. Selimut ni baru dijemur ke lemari. Tutupkan atas dia untuk panaskan badan dulu. Macam mana budak ni? Dah sedar ke belum? Dah okey ke? Terima kasih semua orang kampung. Sungguh lewat malam, sama-sama naik gunung cari anak saya, Hakim Ismail. Semua dah penat. Cepat balik rehat. Tunggu anak terjaga. Saya bawa anak. Saya ucap terima kasih pada semua seorang demi seorang. Terima kasih. Makcik Ismail, tak payah ucap terima kasih. Seperti kata pepatah, saudara jauh kalah jiran dekat. Kalau ada hal di kampung, beritahu saja sepatah. Semua akan datang tolong. Betul lah. Anak selamat dijumpai. Kami pun lega. Terima kasih. Terima kasih. Semua cepat balik. Cepat rehat. Penatlah. Penat. Cepat balik. Abang kenapa belum balik? Biasanya dia tidur paling rajin, kan? Ketua. Dia selamatkan orang, selamatkan... Dah lagi selamatkan orang. Bukankah kedudukan kita bukan penjahat ke? Tak tahu. Lain kali ya. Kau geleng kepala saja. Abang macam mana? Belum tahu lagi. Pakcik Hassan suruh saya panaskan air. Saya kena cepat hantar masuk. Kamu dua balik dulu. Saya nanti jumpa kamu. Pergilah. Saya rasa abang macam berubah. Baru macam orang, hari ini cakap pun tak jerit pada saya. Air panas dah siap. Tuangkan air untuk dia rendam kaki dia. Tak boleh. Kenapa? Bukankah rendam air panas boleh panaskan badan lebih cepat? Hakim masih pengsan. Anggota badan dia tak ada rasa. Langsung tak boleh rasa suhu. Kalau air panas macam ini kena kulit dia, bukan sahaja tak boleh panaskan badan, malah boleh sebabkan lecur. Farid betul cakap. Macam mana nak buat? Aku ingat rumah aku ada beg air suam. Pergi cari Makcik Hassan. Beg air suam? Ya, kamu dengan makcik kamu isi beg air suam dengan air panas dan bawa ke sini. Baik, saya pergi sekarang. Rela warang dah bawa. Bagus, letak tepi dinding. Baik. Panaskan lagi api relau. Tutup pintu, biarkan celah kecil. Bilik ni ada rela warang, memang lebih panas. Beg air suam dah sampai. Beg air suam ni letak bawah kaki, panas lebih cepat. Abang Hassan, kamu balik dulu. Saya dengan Pakcik Hassan jaga sini. Baik. Kami balik dulu. Ada apa-apa hal, hubungi kami bila-bila. Baik, kami balik dulu. Baik. Pakcik Hassan, Hakim menggigil.
Gigil tu bagus. Maknanya dia dah mula pulih. Badannya dah panas. Bibir pun dah tak ungu. Dah mula pulih. Pakcik Hasan Hakim dah sedar. Baguslah. Halia dah siap. Mak Anak saya dah sedar. Biar dia minum air halia dulu, panaskan perut. Baik. Perlahan sikit. Hakim, macam mana keadaan awak sekarang? lagi baik. Cuma kepala sakit sikit. Rasa sakit tu tanda baik. Hari ini berehat dulu semalaman. Esok pasti lagi baik. Terima kasih. Sama-sama. Farid, awak pun balik dulu. Baik. Anak Farid, macam mana keadaan budak tu? Dah sedar ke belum? Dah sedar? Tak apa dah. Alahai, baguslah kalau macam tu. Dah lewat malam ni, awak semua pun tidur awal sikit lah. Awak dengan Siti Mariam, tidurlah dalam bilik yang dulu tu. Balik malam-malam ni tak selamat. Baik. Pergilah. Lebih baik cakap dengan abang lewat sikit. Cara kerjasama sekarang. Belum tentu lagi. Lebih baik esok hubungi pembeli syarikat herba dulu. Tengok keadaan macam mana baru cakap. Hari ini dapat banyak lagi Ganoderma liar dengan 3 batang Cordyceps. Ganoderma liar tu anggaran dah 8 kati, patut boleh jual dengan harga baik. Kena telefon Bos Baharom. Tengok dia macam mana beli herba ubat. Halo Bos Baharom ke? Ya, awak tu. Saya Farid Rahman. Anda kata nak beli herba ubat daripada saya dulu? Oh, saya ingat. Saya ingat awak yang jumpa. Ganoderma merah terbaik dengan Ganoderma liar, betul tak? Betul. Tak tahu pihak anda beli tak? Dengan yang awak jual di kedai herba dulu. Kualiti Ganoderma liar sama tak? Jangan risau. Kualiti memang terjamin. Baik. Kebetulan saya lalu kampung awak nak beli herba. Saya terus pergi lihat sekarang. Nanti saya sambut di pintu kampung. Alamak, tak payah susah. Awak beritahu saya saja. Lokasi rumah awak pun dah cukup. Saya terus pandu ke sana. Baiklah. Bos Baharom sebagai pembeli syarikat herba, tapi hal-hal kecil remeh, langsung tak ambil peduli. Kalau betul dapat bekerjasama dengan Bos Baharom, itu memang paling bagus. Kena cepat turun gunung. Jangan biar Bos Baharom tunggu lama. Awak Farid kan? Hello Bos Baharom. Saya nampak awak lebih muda sikit dari saya. Jangan panggil saya Bos Baharom. Panggil saja Abang Baharom. Abang Baharom, panggil saya Farid saja. Farid, ini siapa? Ini orang yang saya cerita tadi. Pembeli syarikat herba. Hello? Ini makcik kan? Makcik, semangat makcik. Nampak sangat sihat. Saya ni kalau hari-hari bekerja sikit pun rasa lebih bertenaga. Abang Baharom, jom kita duduk berbincang. Baik. Sila duduk. Baik. Tak sangka Bos Baharom ni orangnya sangat ikhlas. Langsung tak sombong. Nah, minum air. Awak berdua sambunglah. Bos Baharom, ini Ganoderma yang saya gali di gunung tadi. Ganoderma liar ni memang nampak cantik. Saiz pun besar. Dulu saya ingat awak jumpa Ganoderma tu cuma nasib baik. Sekarang nampak awak memang ada kepakaran. Dan yang digali hari ini beberapa batang Cordyceps. Cordyceps. Herba ubat ini aku cuma pernah terima yang diternak. Yang liar tulen, setengah tahun ni aku tak jumpa. Semalam aku gali 6 batang, tapi dah jual di kedai herba pekan. Dengan sistem ni, apa saja herba di gunung, semua boleh dikesan. Aku asalnya risau Farid tak dapat bekalkan stabil. Rupa-rupanya aku risau tak tentu pasal. Herba ubat dia ni berbanding dari kampung lain, kualiti jauh lebih baik. Farid, aku dah tengok. Semua herba ni aku sangat puas hati. Aku nak ambil semua. Ganoderma aku beli RM2,500 sekati. Cordyceps aku beli RM20,000 sebatang. Awak setuju tak? Harga Bos Baharom bagi memang berpatutan. Lebih tinggi daripada kedai herba. Harga Abang Baharom adil, aku tiada masalah. Baiklah, kita timbang dulu. Farid, rumah awak ada dacing tak? Ini, rumah aku memang tak ada. Dalam kereta aku ada. Aku pergi ambil.
Farid, Ganoderma ni 8 kati 6 tahil. Ini aku timbang sendiri. Bagaimana kalau awak timbang sekali lagi dengan dacing lain? Sebab Ganoderma liar ni amat mahal. Beza beberapa tahil pun boleh ratusan ringgit. Tak payah. Saya percaya dengan kejujuran Abang Baharom. Lagipun, tak mungkin dia datang jauh-jauh nak tipu saya. Syarikat sebesar itu, mana mungkin nak tipu saya untuk beberapa ribu ringgit saja. Kerjasama ni paling penting kepercayaan. Dia pun mesti faham, kalau tipu saya hari ini, tak ada peluang kerjasama lagi nanti. Saya memang suka orang macam Farid, orang yang terus terang macam awak. Jangan risau, timbang saya ni memang tepat. Bertahun-tahun saya beli herba, selalu guna timbang yang sama ni. Kalau nak tipu orang, mana mungkin saya boleh berniaga sampai sekarang. Abang Baharom tak payah risau. Berniaga ni mesti jujur. Abang hargai herba saya pun takkan syak abang. Baik, Ganoderma ni jumlahnya RM21,500. Cordyceps pula RM60,000. Jumlah keseluruhannya RM81,500. Saya ambil duit. Baik. Saya kirakan RM82,000. RM500 lebih tu, anggap saja hadiah untuk makcik, beli makanan berkhasiat. Terima kasih Abang Baharom. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Anak muda yang berkebolehan dan tegas macam Farid ni, memang jarang jumpa. Kalau boleh bekerja sama jangka panjang, memang baguslah. Farid, saya nak tanya, awak ada tak rancangan nak bekerja sama dengan saya untuk jangka panjang? Awak tahu saya pembeli herba. Permintaan herba ubat memang tinggi. Kualiti herba awak pun terbaik. Awak pun orang terus terang. Kalau awak boleh bekerja sama dengan saya, baguslah. Harga Abang Baharom memang berpatutan. Herba yang saya gali, ada tempat jualan yang lebih stabil. Saya semestinya sudi bekerja sama dengan Abang Baharom. Baguslah. Jadi, saya pun nak tunjuk kesungguhan saya. Saya beli putus saluran jualan awak, maka harga semua herba, saya tambah 20%. Harga naik 20%. Bos Baharom memang orang ikhlas. Bos Baharom dah tunjuk kesungguhan. Saya jamin kualiti bekalan herba saya. Tapi, Farid, kau tahu kan, aku beli untuk syarikat kualiti herba kau memang terbaik. Tapi aku harap kalau boleh lebih banyak sikit lagi baguslah. Tak sia-sia aku datang sini setiap hari. Abang Baharom memandangkan kerjasama kita dah stabil. Aku jamin herba hari-hari nanti akan lebih banyak dari hari ini. Alamak, Farid, kau teruskan je gali. Tak kiralah berpuluh-puluh kati, beratus-ratus kati pun syarikat kami boleh tanggung. Harga pun macam aku cakap dulu. Semua harga herba aku tambah 20%. Abang Baharom, dengar kau cakap macam tu, aku dah tenang. Hari dah senja. Jadilah makan malam dulu. Alamak. Tak payah. Aku nak pergi kampung lain, nak teruskan beli herba. Lain kali ada peluang. Aku yang belanja kau makan esok waktu sama ni. Aku datang ambil herba, ya. Baik. Baik, jumpa lagi. Farid, tadi kau dengan Bos Baharom borak apa tu? Abang Baharom berjanji dengan aku untuk beli herba aku dengan harga 20% lebih tinggi daripada harga pasaran. Wah, tinggi sangat. Lepas ni, awak tak payah pergi pekan jual lagi. Hahaha. Mulai hari ini, setiap masa begini, Abang Baharom akan datang rumah kita ambil herba. Alamak, tak sangka pula kerja kutip herba ni boleh jadi satu kerja yang stabil. Herba yang Abang Baharom perlukan jumlahnya banyak. Malam ni aku nak bincang dengan abang dan kakak ipar. Tengok diorang nak tak ikut aku gali herba. Kalau gali banyak, untung pun banyak. Tengoklah pendapat diorang macam mana. Alamak, gali herba ni sehari boleh dapat berapa banyak duit? RM82,000. 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 Hahaha. Kamu pun tak percaya kan? Masa Farid bagi tahu aku pun tak berani nak percaya. Haha. Hari ini terutamanya jumpa 3 batang cordyceps. Jadi harganya lebih mahal sikit. Biasanya sehari cuma sekitar RM13,000. Aduh, Farid, kau ni terlalu rendah hati. Orang kampung kita naik gunung cari herba ubat paling banyak cuma dapat RM130 sehari. Biasanya lebih kurang RM45 je. Duit yang kau dapat sehari ni lebih daripada setahun pendapatan orang lain. Betul tu, lagipun cari herba ubat ni kerja yang perlukan kemahiran. Bukan senang-senang naik gunung, jalan-jalan je boleh jumpa Farid. Memang tak sia-sia belajar tinggi. Aku rasa Farid boleh jadi kaya raya dengan kemahiran ni. Sebenarnya kali ni aku jumpa abang dan kakak ipar nak tanya korang nak ikut aku ke tak naik gunung cari herba ubat. Aku dengan kakak ipar aku. Ya, hari ni aku dah berunding dengan pembeli syarikat herba. Ada kerjasama. Dia sangat berkenan dengan herba aku. Sanggup bayar harga lebih 20% daripada harga pasaran untuk beli herba aku. Tapi dia perlukan kuantiti yang banyak. Sekarang aku tak cukup orang. Setiap kati tambah 20% ke? Tu memang boleh buat banyak duit. Ya, cordyceps yang aku jual hari ini biasanya RM9,750 sebatang. Hari ini Bos Baharom beli dengan harga RM13,000 sebatang. Wah, memang ada untung besar. Farid, abang dan kakak ipar boleh tolong saya gali herba ubat. Tapi abang cuma tahu bagi tenaga je. Kakak ipar pula cuma buat kerja tangan.
Kami berdua tak tahu pun pasal tabiat tumbuh herba ni. Macam mana nak tolong? Saya yang cari herba ubat. Lepas jumpa, kamu berdua tolong saya gali keluar. Cuma bagi tenaga je. Tak payah ada kemahiran tinggi. Kalau tak cukup orang, Mak boleh tolong korang? Hahaha. Mak, kaki mak belum sihat sepenuhnya. Baik duduk rumah rehat lah. Betul tu, mak. Dengar cakap Farid lah. Kami berdua dah tolong dia. Mak jangan risau. Selain tu, abang dan kakak ipar, Saya tak maksudkan nak suruh korang kerja percuma pun. Adik-adik pun kira jelas. Saya bayar gaji harian pada korang. Setiap orang RM300. Kalau pendapatan lepas 30 kati, kami akan ambil 10% sebagai bonus. Bahagi sama rata pada korang. RM300. abang kerja siang hari dapat RM150 je. Saya pun cuma dapat RM60. Alamak, Kita ni satu keluarga. Nak kira duit buat apa? Satu keluarga lagi perlu kira jelas. Berapa ramai orang? Sebab duit menyebabkan keretakan. dengar saja kata Farid. Farid cakap betul. Perkara paling dilarang dalam kerja ialah duit tak jelas. Banyak adik-beradik bekerja sama, tapi kerana duit tak jelas, akhirnya bermusuhan. Kalau nanti sebab hal ini awak berdua bermusuhan, rugi lebih besar daripada untung. Siti Mariam cakap betul. Abang, masa sekarang ni bukan nak bercakap pasal hubungan adik-beradik atau perasaan. Baiklah, ikut kata Farid. Nanti aku pergi beritahu Pakcik Latif. Farid, awak bagi 300 terlalu banyak. Aku ni perempuan, tak sekuat abang awak. Naik gunung cari herba ubat kerja macam ni, tak boleh buat banyak sangat. Bagi 200 saja dah cukup. Kakak ipar, tadi awak yang nasihat abang. Kenapa sekarang awak sendiri buat tak faham? Sekarang dah guna prinsip gaji sama untuk kerja sama. Awak berdua buat kerja sama, keluarkan tenaga sama. Dapat gaji sama, memang patut. Aku risau jadi beban. RM300 tu gaji pokok saja. Kalau buat banyak, ada lagi komisen. Ini dikira berdasarkan berapa banyak awak buat. Buat banyak ada, buat sikit tak ada. Baiklah, kalau macam tu aku tak risau lagi. Jadi kita setuju macam ni. Abang, kakak ipar, awak berdua uruskan kerja sekarang. Esok ikut aku naik gunung. Baik. Baik. Jom, kita pergi tengok sana. Jom. Ini ubi keladi. Aduh, tak sangka naik gunung baru 10 minit. Dah jumpa ubi keladi sebanyak ini, Syaufeng ni. Memang pandai cari jalan. Ubi keladi banyak sangat. Pasti ada lebih 10 kati. Jom kita cepat mula gali. Baik. Sistem mengesan. Ada Ganoderma 50 meter ke selatan. Pergi ke arah sana. Jom, kita pergi tengok sana. Sana banyak pokok. Mungkin ada Ganoderma. Ayo, Jom kita pergi. Wah, betul ada Ganoderma. alamak. Tak sangka secepat ini. Kita dah jumpa Ganoderma. Setiap hari nampak Syaufeng kutip Ganoderma senang je. Aku pun dah hampir lupa. Ganoderma ni sebenarnya herba ubat yang jarang jumpa. Betul tu, aku pun baru hari ini rasai kepuasan menggali herba ubat. Dulu naik gunung cari herba. Dapat ke tak, nasib je. Kadang-kadang seharian jumpa satu tempat pun dah kira bertuah. Tu pun dah nasib baik sangat. Yelah, tengoklah hari ni ikut Syaufeng. Tak sampai sejam naik gunung. Kita dah jumpa 2 tempat. Ni pun ada Ganoderma. Aku cuma tahu sikit lebih. Dengan nasib lebih baik. Baik. Nasib baik. Kita cepat kutip. Memang lain orang lain rezeki. Aku naik gunung cuma jumpa cendawan. Kadang-kadang cari cendawan pun kena tengok nasib. Kali ini dapat ikut nasib baik. Farid boleh jumpa Ganoderma pula. Farid, mesti awak sangat disayangi Dewa Gunung kan? Farid tu memang anak kesayangan Dewa Gunung. Sudahlah abang, kakak ipar. Korang suka sangat usik aku. Hahaha. Naik gunung sama abang kakak ipar memang lebih meriah. Tak macam dulu sendiri keseorangan. Farid, itu apa? Baru pertama kali aku nampak yang merah tu pun Ganoderma ke? Ini Ganoderma merah liar terbaik. Ganoderma merah liar terbaik. Tak sangka boleh jumpa satu lagi. Mahal sangat ke? Aku dengar orang cakap Ganoderma warna macam ni antara yang terbaik. Seulas boleh jual sampai RM10,000. Betul. Dulu aku pernah jumpa Ganoderma merah liar terbaik. Seulas jual lebih RM10,000. Yang ni lebih besar dari dulu. Mungkin boleh jual RM20,000. RM20,000? Herba ni mahal gila. Yang jarang memang berharga. Semakin sedikit, semakin mahal. Kawasan Ganoderma ni kita dah ambil hampir habis. Jom kita cari tempat lain. Baik, jalan. Dah balik? Cepat basuh tangan, kemas-kemas sikit. Cuci tangan dulu. Penat berjalan kan? Dah sampai Abang Baharom.
Abang Baharom, hari ini dapat banyak herba ubat dan jumpa juga sebiji Ganoderma merah liar terbaik. Ganoderma merah terbaik. Nak tengok? Wah, nasib awak memang baik. Berapa ramai pengutip herba seumur hidup tak jumpa satu pun. Tak sangka awak jumpa lagi sebiji. Bekerjasama dengan awak pilihan yang tepat. Hahaha. Abang Baharom, macam mana nak timbang semua ni? 1 bakul Ganoderma liar, 1 bakul ubi keladi liar, dengan 1 bakul cendawan hutan liar. Wah, awak memang bagus. Semalam baru cakap, hari ni dah gali banyak sangat herba. Kalau campur semua ni, mesti lebih kurang 30 kati. Rasanya adalah. Hari ini saya pergi dengan abang dan kakak ipar. Ramai orang banyak hasil. Okey, saya timbang dulu. Ganoderma liar ni 12 kati 3 tahil. Ubi keladi liar ni 18 kati. Cendawan hutan liar ini beratnya 12 kati 6 kati. Memang bila ramai orang, berat yang dikumpul langsung meningkat. Kalau aku seorang setiap hari, dapat 10 kati pun dah hebat sangat. Hari pertama dah dapat 30 latu kati. Kalau ikut harga yang kita cakap dulu, 20% lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi Ganoderma liar ialah RM3,000 sekati. Ubi keladi liar pula RM12 sekati. Cendawan hutan liar RM70 sekati. Jumlah untuk 3 bakul ini ialah RM37,998. Bundarkan jadi RM38,000. Untuk Ganoderma merah ini, aku beli dengan harga RM15,000 sekati. Macam mana? Harga yang Abang Baharom bagi memang adil. Aku setuju. Baik, aku nak timbang sekali lagi. Harga yang Abang Baharom bagi memang 20% lebih tinggi daripada harga di kedai herba aku. Ganoderma ini 928 gram, iaitu 27,480. Campur dengan 38,000 tadi. Jumlahnya 63,480. Aku ambil duit. Baik. Duit ini simpan elok-elok. Barang-barang ini nanti aku datang ambil. Baik, Abang Baharom. Jalan perlahan-lahan. Baik, jumpa lagi. Wah, semua hidangan dah siap. Hahaha. Kenapa ada seekor ayam lagi ni? Itu Makcik Ismail yang hantar. Aku tak nak pun, dia paksa bagi. Dia kata nak ucap terima kasih sebab malam itu kita naik gunung cari Hakim Ismail. Sibuk sampai lewat malam. Oh ya, macam mana Hakim Ismail? Tak apa dah. Aku tengok dia pagi tadi pergi pekan dengan Makcik Ismail. Hehe. Baguslah kalau dia sihat. Mak, you tak tahu, kami jumpa banyak barang berharga hari ni. Baru naik gunung, kami dah jumpa Ganoderma. Bukan tu saja, Ganoderma merah terbaik pun ada. Dengar-dengar, barang ni susah nak cari. Alamak, betul ke? Ikut Farid naik gunung senang banyak berbanding kerja aku. Tak penat langsung. Hehehe. Alhamdulillah, yang penting awak berdua tak penat. Hehehe, Farid. Kau kena makan banyak sikit ayam ni. Kau ni orang paling berjasa dalam keluarga kita. Hehehe. Janganlah puji aku. Nanti kami akan cari lagi, dapat duit lagi banyak. Jom makan dulu. Jom makan. Jom makan, sini-sini, cepat makan. Makan dulu lepas tu borak. Hahaha. Lepas makan, kita bahagi duit sekarang. Hari ini kita dapat RM66,000. 10% jadi RM6,600. Abang dan kakak ipar masing-masing dapat RM3,300. Tambah gaji pokok RM300. Masing-masing dapat RM3,600. Apa? RM2,340? Banyaknya. Aku sebulan pun tak dapat RM2,340. Hari ni je, dah dapat banyak macam ni. Farid, duit ni terlalu banyak. Terimalah. Ini kan kita dah janji awal-awal lagi. Nanti makin lama makin banyak duit kita dapat. Baiklah. Kalau macam tu, saya dengan kakak ipar tak payah menolak lagi. Lepas ni, kami mesti lagi rajin bekerja. Farid, kenapa kita tak jemur herba ubat ni kering dulu baru jual? Betul tu. Kalau kita jemur herba ubat tu kering, harga dia mesti lagi tinggi kan? Iyalah. Kenapa aku tak terfikir pun? Jemur herba ubat kering memang boleh jual dengan harga lebih tinggi. Aku pergi tanya bos Baharom, dia nak beli herba kering ke tak? Tapi kita tak ada orang yang pandai jemur herba. Kalau herba ni rosak macam mana? Alamak, bukankah cuma kena jemur sampai kering je? Mana boleh, Mak? Kalau cara tak betul, bukan tak kering je, khasiat herba tu pun boleh terjejas. Serius sampai tu? Dalam gedung sistem mungkin ada perkara tentang jemur kering. Tak apa, biar aku uruskan. Nanti aku cari kalau ada pengetahuan tentang jemur kering dalam buku. Wah, Farid ni pandai semua benda. Nanti kita ikut je cara dia atur. Sebentar lagi aku nak telefon bos Baharom, tanya dia macam mana dia beli herba kering. Baik. Hai Farid.
Lambat dah ni telefon aku. Ada apa hal? Hai Abang Baharom. Aku nak tanya, awak terima tak herba kering? Terima herba kering? Ya, aku nak jemur herba ni dulu sebelum hantar. Boleh je. Macam tu lagi senang, tak payah aku proses lagi. Kalau awak boleh terus beri herba kering, aku akan beli dengan harga 2 kali ganda herba mentah. Dulu cuma tahu herba kering mahal. Tak sangka mahal sangat pun. Okey Abang Baharom. Nanti aku jemur dulu, baru awak datang ambil. Baik. Harga herba kering naik 2 kali ganda. Ambil cendawan hutan contohnya. Sekati cendawan basah RM70. Sekati cendawan kering RM140. Kalau 1.3 kati cendawan basah, boleh hasilkan 1 kati cendawan kering. Setiap hari 26 kati cendawan, bermakna 20 kati cendawan kering. Dalam dan luar boleh untung lebih RM980. Lagi pula ada herba lain. Dalam sebulan ni, boleh tambah untung RM30,000. Walaupun sekarang setiap hari, aku boleh dapat RM30,000, tapi duit ni semua datang dari penjimatan sedikit-sedikit. Siapa benci duit banyak? Tengok sistem, boleh tolong aku buat apa? Ensiklopedia tumbuhan. Boleh tahu apa-apa yang kau nak tahu tentang ilmu botani. 9,999 mata ganjaran. Nak tukar? Ya atau tidak? Mahal sangat. Tapi kalau belajar jemur kering, boleh dapat lebih banyak duit. Tak rugi. Ya. Mata ganjaran tak cukup, sila top up. Nampaknya esok aku kena buat lebih kutipan balik, cari sikit mata ganjaran. Abang, kakak ipar, kamu gali dulu kat sini. Aku pergi tengok sana, ada apa-apa tak? Kau pergi dulu. Kutipan balik sistem. Duit masuk akaun bank RM672. Duit masuk akaun bank RM431. Duit masuk akaun bank RM593. Sekarang ni patut cukup beli buku. Ensiklopedia tumbuhan. Boleh tahu apa-apa yang kau nak tahu tentang ilmu botani. 9,999 mata ganjaran. Nak tukar? Ya atau tidak? Ya. Ni kan rasa ilmu masuk ke otak. Memang seronok gila. Farid, kami dah habis gali di sana. Kau macam mana? Aku pun dah habis. Abang, kakak ipar, kita balik dulu. Aku dah jumpa cara nak jemur herba. Perlu siapkan beberapa barang. Jom jalan. Mak, awak urus cendawan liar. Basuh dan keringkan. Potong silang di kepala cendawan. Akhir sekali, letak di tempat teduh berangin. Oh, baiklah. Kakak ipar, awak urus pula kuping liar. Bilas dengan air bersih. Celur kira-kira seminit. Koyak jadi kepingan kecil. Jemur kering di tempat berangin. Baik. Abang, Imak urus ubi keladi liar. Kupas kulit, rendam dalam air. Hiris nipis setebal 0,5 cm. Rendam dalam air garam cair 10 minit. Jemur kering di tempat berangin. Boleh, saya pergi buat sekarang. Abang, jangan lupa pakai sarung tangan. Nanti tangan gatal. Baik. Nampaknya jemur herba sampai kering memang boleh jadi. Cuma orang masih kurang sikit. Kalau abang dengan kakak ipar tinggal urus jemuran, aku seorang naik gunung gali herba pun tak realistik. Kena cari lagi orang. Farid, aku dah siap kupas kulit. Nak hiris sekarang atau tunggu kering dulu? Hiris terus, lepas tu jemur. Baik. Lagipun jemuran ni bukan sehari boleh terus kering. Dari basuh, proses, hingga kering sepenuhnya. Paling kurang ambil 3 hari. Kutip sehari jemur 3 hari memang lambat sangat. Terlalu lambat. Nak cari siapa jemur herba ni? Saya tahu Pakcik dan Makcik Hasan. Pakcik dan Makcik Hasan sepanjang tahun selalu uruskan herba ubat. Mereka pasti lebih pandai cara nak jemur. Cari mereka paling sesuai. Mak, awak semua uruskan dulu. Saya ada hal nak keluar kejap. Baik, pergilah. Pakcik, Makcik Hasan. Farid, kenapa awak datang? Pakcik, Makcik Hasan. Saya datang nak bincang hal dengan 2 orang tua ni. Farid, hal apa? Sekarang saya bekerjasama dengan pembekal syarikat ubat. Semua herba saya jual pada dia. Baguslah. Awak tak payah ambil peduli herba kami orang tua ni. Kami sendiri boleh hantar ke pekan hari-hari ni menyusahkan awak. Pakcik, bukan itu maksud saya. Saya nak jemur herba kering dulu baru hantar pergi. Tapi sekarang saya tak cukup orang. Ada orang jemur, tak ada orang kutip. Jadi awak cari saya dengan makcik ni nak
Saya nak tanya awak berdua sanggup tak tolong saya jemur herba? Saya dengan Pak Cik ni, badan tua, tulang tua, boleh ke tak? Nanti jadi beban tak? Mana boleh jadi beban? Awak dengan Pak Cik dah kutip herba bertahun-tahun. Pasti lebih berpengalaman daripada saya. Kalau macam tu, saya dengan makcik ni uruskan jemur. Kamu dan Makcik Hassan dah tua. Naik gunung terlalu penat. Kamu urus jemur kering saja. Jemur kering. Aku dan Pak Cik tahu sikit-sikit. Kami boleh uruskan. Selain itu, aku nak terang pasal duit. Setiap hari RM200. Kalau hari-hari dapat banyak, ada tambahan 10% sebagai bonus. Duit bonus pun ada. Sudah tentu kamu kerja untuk aku. Mesti dapat gaji. Aku ingat cuma tolong beberapa hari jemur herba ubat. Bukan Pakcik Hassan. Kamu dah tolong aku. Ini kerja jangka panjang. 200 sehari. Betul ke? Betul, Makcik. Kita kerja sama-sama. Lagi rajin, lagi banyak duit. Aku dan Pak Cik naik gunung cari herba ubat. Sehari pun cuma dapat lebih kurang RM100. Tapi jemur herba ubat untuk kamu, sehari boleh dapat RM400. Ya, Pakcik dan Makcik Hassan. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita mula esok. Baik, aku dan makcik akan pergi ke rumah kamu. Baik. Walaupun dah minta Pakcik dan Makcik Hassan tolong jemur herba ubat di rumah. Tapi tinggalkan 3 orang tua di rumah. Aku masih tak selesa hati. Tak apa. Bukankah kakak ipar tinggal di rumah? Apa-apa yang orang tua tak boleh buat, kakak ipar boleh tolong sikit. Orang untuk jemur herba dah cukup. Cuma kita berdua je. Gali herba kat sini. Takkan laju pun. Nak cari siapa lagi? Abang Farid, Buat bertiga buat apa kat sini? sejak abang ajar kami dulu, kami dah tak langsung bully orang tua lagi. Dah tak buat hal rompak pun. Kami tolong nenek-nenek lintas jalan lagi. Betul. Hakim. Abang, kenapa malam-malam atas gunung gelap sangat ni? Takkan ada ular kot? Ular apa lagi? Cepat cari orang. Hakim. Betul. Hakim. Dia bertiga sebenarnya tak jahat. Cuma tiada siapa tunjuk jalan yang betul. Mereka bertiga nampak kuat juga. Sesuai untuk gali herba. Kamu bertiga nak tak ikut aku gali herba? Ikut Abang Farid gali herba? Ya, aku bayar gaji. Sehari 300. Cari makan sendiri. Sehari 300. 300. Nak kerja tak? Nak. Okey, turun ambil alat dulu. Pergi. Okey. Jom. Tiba-tiba rasa kita ni macam satu pasukan kecil. Ada ahli baru masuk. Ya. Sekarang kita satu pasukan 9 orang. Banyak orang, banyak tenaga. Hari ini kita mesti penuh hasil. Abang Fadil. Abang Farid, dari mana kita gali? Kita gali semua gastrodia dalam tanah ini dulu. Semua digali keluar. Baiklah. Kami berdua yang gali. Latif, awak yang isi bakul. Ini ke? Kenapa macam ubi kentang? Apa? Ini jelas macam keledek. Lihat bentuk ni. Ini ubi kentang lah. Keledek lah. Karim, awak cakap. Tak. Sudahlah. Ini bukan ubi kentang, bukan keledek pun. Ini gastrodia. Mister. Tapi kenapa? Semua macam ubi kentang ni. Jangan banyak cakap. Suruh galilah cepat. Baik. Kalau bertiga ni diam je kerja, memang efisien juga. Kerja pun jadi lancar. Dikesan ginseng liar. Ada ginseng di sini rupanya. Ini ginseng. Ginseng. Ketua, dalam dunia ni, rupanya ginseng memang wujud. Aku ingat cerita TV, tipu aku je. Kalau dah jumpa, mesti betul lah. Mister. Farid, ginseng ni mesti lebih mahal daripada cordyceps kan? Betul. Seharganya mungkin boleh. Jual RM30,000. Hebatnya. Kita cari lagi barang lain, lepas tu balik. Baik. Mak, kami dah balik. Alahai, dah balik rupanya. Mak, hari ni kami gali banyak herba ubat. Betul ke? Salam Makcik Saleh. Salam Pakcik Hassan. Salam Makcik Hassan. Salam Kak Siti Mariam. Makcik Saleh, Pakcik Hassan, Makcik Hassan, Kakak Siti Mariam. Lin. Baik. Ali, awak semua pergi basuh herba yang digali hari ini dengan air dulu. Baik, okey, jom. Abang, ginseng yang ini serahkan pada abang uruskan. Basuh bersih dengan air. Kemudian keringkan di tempat yang berangin. Jemur beberapa hari di bawah matahari. Okey, saya pergi buat sekarang. Saya nak telefon bos Baharom.
Abang Bahram, saya jumpa sebatang ginseng hari ini. Ginseng? Farid, kau memang sentiasa buat saya terkejut. Abang Bahram, kumpulan pertama herba mungkin lusa dah kering. Abang datanglah lusa. Okey, jumpa lusa. Baik. Farid. Abang Bahram, Wah, kau uruskan dengan baiknya. Masa pertama jumpa kau, kau seorang je. Sekarang dah ada sepasukan besar pembantu. Abang Bahram, ini semua berkat abang terima semua herba saya. Kalau tak, saya tak boleh cari banyak orang tolong. Kita berdua bekerjasama, sama-sama untung. Oh ya, bagi saya tengok herba yang kau jemur tu. Di sini, ada 5 jenis herba. Ubi keladi liar, cendawan hutan liar, kulat kuping liar, gastrodia liar, dan ginseng liar. Mari kita tengok. Wah, cantiknya cara awak jemur ni. Semua herba ubat dah kering sepenuhnya. Oh ya, Farid. Ikut macam aku cakap dulu. Harga 2 kali ganda. Semua ni aku nak beli. Selain tu, ginseng liar ni, biasanya harganya RM30,000 sekati. Aku kira untuk awak, RM60,000 sekati. Abang Bahram memang berjiwa besar. Kalau macam tu, aku nak timbang dulu. Ubi keladi ada 51 kati, kira RM24 sekati. Cendawan hutan ada 65 kati, kira RM140 sekati. Baik. Gastrodia ada 26,8 kati, kira RM1,560 sekati. Ginseng liar ada 2,3 kati, kira RM60,000 sekati. Jumlah kesemuanya ialah RM215,744. Aku pergi ambil duit dalam kereta. Baik. Farid, jumlah di sini RM216,000. Awak kira dulu. Abang Bahram, kita dah bekerjasama berkali-kali. Aku percaya pada awak. Awak tak payah selalu tambah genap untuk aku. Berapa jumlahnya, bayar ikut jumlah tu saja. Alamak, janganlah awak tolak lagi. Kalau bukan kerana awak, mana mungkin aku dapat beli herba ubat yang begitu bernilai ini. Kalau macam tu, terima kasih banyak-banyak Abang Bahram. Baiklah, saya balik dulu. Lain kali, hubungi saya lepas herba ubat tu dah siap dijemur. Baik. Sejak beberapa hari ini, sebab kita tak jual herba ubat, jadi tak beri duit pada semua orang. Hari ini, memandangkan herba ubat dah terjual, maka kita akan agihkan duit untuk 3 hari ini sekaligus. Pakcik dan Makcik Hasan, Mak, ini untuk awak berdua. RM130 sehari, jumlahnya RM390. Banyaknya. Makcik Hasan, lagi ada bahagian pulangan nanti. Duitnya takkan kurang, cuma lebih. Hasan Ali, Karim Musa, Latif Osman. Ini yang aku janjikan dulu. 300 sehari, jumlahnya RM900. Terima kasih. Abang, inikah rasanya dapat duit? Rasanya lain betul. Kita dah tak lagi jadi orang yang langsung tak berguna. Kita dah bukan budak terbiar lagi. Abang kakak ipar, ini untuk kamu. 900 seorang. Walaupun kakak ipar sekarang tak gali herba ubat lagi, tapi dengan 3 orang tua di rumah, bila mereka tak dapat tolong banyak, kakaklah yang paling banyak buat kerja. Jadi kakak masih dapat 300 sehari. Seterusnya, kita bahagikan bonus. Dalam 3 hari ini, kita dah jana pendapatan sebanyak RM216,000. Sebab pendapatan banyak, jadi kita agihkan 20%. Bahagi 8, jadi setiap orang dapat RM5,400. Mari. Alamak, si tua ni. Kita cuma 3 hari, dah dapat lebih RM5,000? Abang, aku nak nangis. Kita tak perlu lagi hidup susah merata tempat. Terima kasih Farid. Kamu yang bawa kami cari duit. Tapi kami tak dapat tolong kamu apa-apa. Kita berusaha cari lebih banyak duit. Itu dah jadi bantuan terbesar untuk aku. Ini baru permulaan. Kita kena yakin boleh cari lebih banyak duit. Kamu semua ada keyakinan tak? Ada. Dalam sebulan ni, aku dah dapat RM1 juta. Rumah pun sedang baik pulih dan ubah suai. Abang kakak ipar, tak ada masalah kewangan. Dah mula buat persediaan untuk hamil hidup. Semakin hari semakin baik. Semua herba di gunung ini anugerah alam semula jadi. Tapi aku tak boleh habiskan semua tanpa tinggalkan rezeki untuk anak cucu. Pada masa depan, aku nak beli herba, buka tanah, tanam herba sendiri. Berusaha tinggalkan lebih banyak harta, bawa lebih ramai orang kampung jadi kaya. Abang Farid, jumpa ginseng lagi. Nak datang?